Guys, hai, assalamualaikum, sawadi. Cha. Hari ni terbukalah pintu hati aku untuk menceritakan dekat korang kisah lagu Ulik Mayang. Kenapa aku kata terbukalah pintu hati aku? Sebab sebelum ni memang banyak sangat aku dapat dapat mesej macam orang suruh Kak Nan cover lah pasal Ulik Mayang. Tapi hati ni masih belum terbuka sebab dah ramai YouTuber yang cover pasal Ulik Mayang. Tapi alhamdulillah aku ada jumpa seorang rakan Instagram. Dia DM aku and then bagi tahu yang dia ada pengalaman dengan lagu Ulik Mayang ni. Jadi aku rasa macam wow, nice. Okay, boleh tak ceritakan dekat Kak Nan? And then dia pun ceritalah dekat Kak Nan. Dan apabila ku kaji cerita tu, aku rasa sangat-sangat sesuai lah untuk aku ceritakan semula kepada korang. Okay, before aku nak ceritakan kisah Ulik Mayang yang diganggu oleh Rain, tiba Rain yang ganggu Ulik Mayang tu, minta maaf. Sebelum aku nak ceritakan kisah Ulik Mayang yang apa aku nak cakap ni? Before aku nak ceritakan kisah pengalaman Rain dengan Ulik Mayang ni, aku akan ceritakan basic dulu Basic, apakah itu Ulik Mayang? So, apakah itu Ulik Mayang? Ulik Mayang adalah sebuah lagu yang berasal daripada Terengganu. Kalau tak silap aku, lagu ni dah ada pada zaman pemerintahan Sultan Umar lagi. And apakah asal usul Ulik Mayang ni? Okay guys, cerita dia macam ni. Ada sekumpulan nelayan yang pergi ke tengah laut untuk melayan. Astagfirullahalazim. Ada sekumpulan nelayan yang nak pergi ke laut untuk menjala ikan. Tapi nak dijadikan cerita, hari tu diorang punya sampan tu macam pecah. I'm not sure adakah disebabkan laut gelora ke ataupun macam hujan lebat ke, saya tak tahu. Sebab banyak sangat versi untuk cerita Ulik Mayang ni. Jadi nak dijadikan cerita, sampan tu pecah and menyebabkan diorang ni macam lemas lah kan. Tapi alhamdulillah semuanya terdampar ke laut. And then bila dikejut-kejut, diorang sedar lah, diorang tak adalah mati lemas. Tapi salah seorang daripada diorang, okay, let's say kita letak nama dia Abu. Abu tak sedap, kita letak Abu. Okay, let's say pula. Okay, si Abu ni dia seorang je tak bangun-bangun. Jadi kawan-kawan dia ni pun ambil inisiatif lah untuk panggil pawang untuk ubatkan si Abu ni, untuk kejut si Abu ni. Jadi si pawang ni pun kata, okay, sebenarnya Abu ni dia tak bangun sebab roh dia tu di tempat bunian macam tu. Jadi si pawang ni pun buatlah satu upacara untuk jumpa dengan Puteri Bunian ni apa semua. And katanya Puteri Bunian yang pertama datang berlawan-lawan dengan pawang ni, tak menang and then puteri pertama panggil lagi 2 orang puteri. So 3 orang lawan dengan pawang ni. Nyet, tak jadi juga. Lepas tu dia panggil lagi 3 orang So maksudnya dah 6 orang kat situ. 6 orang puteri ni lawan, tak jadi apa-apa juga. Last sekali ada satu puteri yang ke-7 datang. Jelmaan puteri yang ke-7 datang. Orang kata puteri ke-7 ni macam bijaksana sikit lah. And then si pawang ni pun duk kecek dengan puteri ni Puteri ni pun lepaskanlah roh si Abu tadi tu ke Abu. And then dia cakap dengan puteri-puteri yang lain yang ke laut, yang dari laut pulang ke laut, dan yang dari tanah pulang ke tanah. So diorang pun semua 7 puteri ni pun baliklah ke laut. Okay. So guys, disebabkan kejadian itu, diorang pun mempersembahkan pulut berwarna, I think pulut kuning kot, ataupun I tak tahu warna apa sangat. Sebab banyak sangat teori pasal Ulik Mayang ni. Dan pulut tu kira dihanyutkan ke laut, kira mempersembahkan pulut tu dekat laut.
sebagai tanda terima kasih kepada ke-77 puteri tersebut. Okay. And aku tak pasti zaman sekarang masih ada ke lagi ke tidak budaya yang menari-nari depan laut dan menyanyikan lagu Ulik Mayang itu. Ada version kedua juga. Okay, cara dia sama. Cuma masa Abu tu tengah tak sedarkan diri, Abu tu ceritalah yang dia nampak ada seorang puteri cantik dalam laut tu. And dia rasa macam terpukau untuk ikut je puteri tu. Apa benda mengekor puteri tu kan. Tapi lama-lama puteri tu mengganas, macam cekik dia apa semua. So itu daripada side Abu lah. Kita nampak Abu tu macam tengah tak sedarkan diri, sedangkan dia dalam alam roh dia tengah berlawan dengan puteri tersebut. Okay. So then guys kan, adalah ramailah orang cakap yang amalan-amalan ni macam khurafat apa semua kan. Aku tak tahu nak komen apa. Cuma yang pasti tak perlu kot buat benda macam tu. Siapa orang Terengganu kat sini? Korang tahu tak budaya tu masih ada lagi ke tidak sebenarnya? So guys, itulah asal usul Ulik Mayang yang Kak Nan tahu, yang Kak Nan kaji, yang Kak Nan rasa macam okey lah, Kak Nan percaya yang tu. Okay. Sebab banyak sangat version and mungkin korang pun dengar version-version yang lain kan. So kita letak ke tepi asal usul Ulik Mayang ni. Korang boleh pergi search sendiri dekat YouTube. Lambat gila dia punya asal usul Ulik Mayang. Tapi cerita yang Kak Nan nak cerita kat korang ni original version, hanya dapat dekat Kak Nan. So stay tune with Kak Nan. Iklan. Okay guys, kalau korang nak Kak Nan promote korang punya produk dalam YouTube content Kak Nan, korang boleh pergi follow Kak Nan punya Instagram and tekan link yang ada dekat bio tu. Untuk YouTube content, Kak Nan buat limited sikit. Dalam 1 minggu hanya 2 produk saja yang Kak Nan akan ambil untuk promote. Jadi guys, siapa nak boleh cepat-cepat pergi Instagram Kak Nan and WhatsApp dengan Brozak. So jom kita sambung dengar pengalaman rakan Instagram Kak Nan ni. Okay, yang pertama cerita dia macam ni guys. Rin ni dia adalah seorang ahli paranormal. Panorama. Tolong saya. Otak mana? Paranormal. Okay. Rin ni dia ada geng paranormal tau. And masa tu dia sepupu dia dengan adik dia kononnya nak pergi cari puteri. Jadi diorang ni pergilah kat satu pantai. Nama pantai ni Ban Pecah. Betul ke? Kalau aku salah, aku betulkan dekat sini. Dekat sini dia pergi. Jadi diorang pun pergi tengah malam lah guys kan. Takkan tengah hari pula kan. Yang dia nak cari puteri tu mestilah puteri bunian, Puteri Mayang kononnya macam tu. Puteri Mayang, macam Puteri Ulik Mayang, macam tu lah lebih kurang. So diorang pun pergi dekat pantai tu, tunggu daripada pukul 12, tunggu ke 1 jam. Tak ada, tak dapat, tak nampak apa-apa, tak muncul apa-apa lah kiranya. And then daripada pukul 1 sampai ke pukul 2 tak dapat apa-apa juga. And then daripada pukul 2 ke pukul 3 masih lagi tidak nampak apa-apa. Guys, kenapa dia pergi tunggu puteri tu dekat pantai tu? Why? Sebab dekat pantai tu memang ada kisah dia. Nan tak dapat nak cover dalam video ni. Kak Nan akan cover akan datang pasal pantai tu. Okay. And then guys, tunggu tak ada juga. Diorang pun hampa. Alamak, tak dapat pula nak jumpa puteri hari tu. Jadi dengan perasaan kecewanya, mereka pun pulang ke rumah. Then bila diorang dah sampai kat rumah, diorang tak masuk terus rumah tau. Diorang lepak dulu kat luar rumah, borak-borak, chill-chill apa semua kan, minum air apa semua bagai. Tiba-tiba mak dia buka pintu and jenguk diorang. Jenguk anak aku buat apa tu. Oh, buat macam tu, buat ini. Okay, so okay lah. And mak dia tutup pintu balik. And then diorang dah habis borak dalam pukul 4 lebih macam tu. Diorang decide untuk masuk ke rumah. Yang sepupu dia ni jiran dia je guys, sebelah rumah dia je. And then dia dengan adik dia pun masuk ke rumah. Rumah tu lah rumah yang diorang lepak tu kan. Then diorang masuk ke rumah. Diorang nak buka pintu tu, pintu kunci.
Lepas tu diorang macam pelik lah. Lah mak ni tadi kan dah tengok kita orang, kenapa nak kena kunci, dah tahu kita orang dah balik. Jadi dia pun gang ketuk-ketuk lah pintu tu, nak panggil orang untuk bukakan pintu. Then after a few minutes, bagi diorang macam agak lama lah. Sebab yelah mak diorang kan dah bangun tadi, kenapa macam lambat nak buka pintu kan. And then bila mak dia buka pintu, mak dia seolah-olah macam mamai, macam mengantuk lagi. Masih macam semata-mata bangun untuk bukakan pintu tu. Jadi diorang pun macam pelik. Bukan ke mak dah bangun and nampak kita orang kat luar, and then kenapa mak siap kunci balik pintu. Tapi tak apa, diorang masih positif. So diorang pun pergilah ke bilik masing-masing. Rain duduk tingkat atas and adik dia duduk kat tingkat bawah. Tak lama lepas tu, guys, dah masuk bilik. Bukannya terus tidur kan guys, mestilah main handphone apa semua, siap-siap ke apa. Tiba-tiba dia terdengar pula. Dia terdengar bunyi orang main flute. You guys know flute yang macam seruling? Yes, seruling. Main seruling tu, mula-mula dia tak perasan lagi lagu apa. Tapi lama-lama bila dia dengar betul-betul, dia amati betul-betul, lagu tu lagu Ulik Mayang. Irama Ulik Mayang. And then otak dia masih lagi cuba untuk fikir positif. Dia kata mungkin adik dia yang main lah flute tu, sebab adik dia memang suka main flute. Tapi pukul 4 pagi guys, dia terfikir, buang tabiat apa adik aku main flute pukul 4 pagi macam ni kan. Tak lama lepas tu, mesej masuk. Rain, kuat betul adik main flute. Jiran sebelah pun dengar. Boleh bayangkan tak? Macam mana flute tu boleh dengar sampai ke rumah sebelah? Takkan flute tu seruling dipakai amplifier? Tak mungkin. Sebab sepupunya kata seolah-olah dengar macam, ya, kuat betul pukul 4 pagi macam tu kan. And then dia terus balas, esok pagi datang rumah. Sebab dia tak nak sembang apa-apa. Sebab mungkin masa tu pun dia dah rasa lain macam takkanlah adik aku yang main kan, macam tu. And then esoknya diorang berjumpa. Dia pun tanyalah adik dia, adik dah kenapa kan kau main flute malam-malam? And adik dia respon macam ni, korang pun dengar ke? Bukan aku yang main. Jadi siapa yang main flute tu? And then bila dia tanya mak dia kan, Mak dengar tak semalam ada main flute, main seruling? Apa sebut flute lah. Okay, dengar tak ada orang main seruling lagu Ulik Mayang? Mak dia jawab, korang ni mengarut lah. Mana ada orang nak main seruling malam-malam? And then diorang tak percaya, mula tak percaya. Lepas tu dia suruhlah adik dia, cuba kau main lagu Ulik Mayang tu. Lepas tu bila adik dia tiup, tak sama bunyi, tak semerdu yang semalam yang diorang dengar tu. And then dia kata adik dia ni pula semput. Tak mungkin dia boleh main seruling sebaik itu. Memang tak sama. Jadi malam tu bukan adik dia yang main. Guys, ada satu lagi yang dia tanya mak dia. Mak, kenapa semalam mak dah tengok kita orang, lepas tu mak kunci kita orang? Dan mak dia jawab, mana ada, mak baru bangun. Korang datang, korang balik tu mak baru bangun nak buka pintu untuk korang. So, siapakah yang main seruling dan siapakah yang menjenguk dorang daripada dalam rumah? Ya, tak dapat jumpa Putri dekat pantai sebab Putri dah sampai ke rumah dia, guys. Okay guys, cerita yang kedua. Semasa Kak Nan tengah baca mesej si Rain ni, Kak Nan rasa macam, ya Allah, beraninya si Rain ni kan. Memanglah berani. Lupa pula dia budak paranormal. Okay, dia budak paranormal Kak Nan. Okay, sambung balik. Rain ni, dia ada satu hobi tau, di mana dia akan duduk depan tingkap sambil dengar lagu. Tapi guys, lagu yang dia dengar tu adalah lagu Ulik Mayang. And dia selalu dengar lagu Ulik Mayang versi Ella dan Uji Rashid. Uji Rashid kalau tak silap. Minta maaf kalau silap. Ya, minta maaf kalau Kak Nan salah sebut. Yang pasti memang yang version Ella tu memang dia selalu dengar. And then guys,
dia duduk dekat depan tingkap tu, yelah dia seronok lah sebab dia duduk kat tingkat 13. View dia pun cantik. And dia duduk pula dekat cangkat view. Dari cangkat view tu, dia akan nampak Publica, dia akan nampak Solaris Mont Kiara, Soho KL, apa semua tu kan. So ya, itulah hobi yang dia bagi tahu Kak Nan lah. Dia memang akan, yelah dah tak tahu nak buat apa, jadi dia termenung je lah kat tingkap tu. And then dia tengok view. Tapi masalahnya, kenapa kau suka dengan lagu Ulit Mayang tu? Bukankah lagu tu memang something? Ya guys, something tak something. Tengah dia reka termenung tengok view yang dia tengok tu, tiba-tiba pak, gelap. Dunia dia gelap. Dalam hati, dalam otak fikir macam, breakout ke? Tak lama tu kawan dia panggil, Rain, ni bla bla. Dia kata okey. Dia bangun daripada tingkap tu, dia belah. And then dia jenguk dekat beranda. Bila dia tengok dekat beranda, dia nampak Soho KL, Publica, apa semua tu bercahaya terang-benderang lagi. Jadi kenapa dekat tingkap bilik dia tu gelap, blackout? And then guys, dia patah balik ke tingkap bilik dia tu, still blackout. Still blackout still gelap, tak nampak apa-apa. Dan tidak semena-mena dia punya badan macam merinding. Okey, katanya lah kalau dia punya badan merinding apa semua tu, maksudnya ada entiti yang dekat dengan dia. Ya guys, memang ada orang yang jenis boleh rasa benda tu kan. Kita tak nafikan lah benda tu. Cuma ketika itu Rain tidak perasan lah apa benda yang dekat tingkap dia tu. Dia tak nampak lah bentuknya macam mana semua. Dia just macam, okay fine, ada something. So ya, tutup. And dia pun tidur macam biasa and berlalu. Kau boleh tidur Rain. Kalau aku tu, aku tak tidur bilik tu. Aku tidur bilik kawan aku ke. Sebab memang sasah lah benda tu blocking your window. Maksudnya benda tu dekat your window, kan? Tapi Rain cakap dia pun tak pasti sama ada benda tu memang duduk untuk blocking situ ataupun benda tu penat-penat terbang and singgah kat situ, tak sengaja terblocking dia punya view. Boleh tahan kelakar ya Rain ni. Awak ni kelakar lah Rain, kelakar lah. So yeah. So guys, itulah cerita. 2 cerita yang Rain kasih. Sebenarnya Rain ada kasih lagi banyak cerita, cuma Kak Nan akan sampaikan di video yang lain. Okay, jadi ya, kedua-duanya menyebabkan lagu Ulit Mayang ni. Korang masih berani ke nak dengar lagu Ulit Mayang? Tapi kalau tak silap Kak Nan, apa yang ada dalam media sosial sekarang ni, lagu Ulit Mayang ni adalah lagu Ulit Mayang yang version clean punya. Orang kata yang version full, kalau nyanyi memang habis tu. Yang version clean ni pun kena ganggu, kan? And ada juga orang kata lagu Ulit Mayang ni, kalau kau once kau dah nyanyi ataupun kau dah start dengar, aku tak tahulah nyanyi kot, once kau dah nyanyi, kau kena habiskan sampai ke Puteri 7. Sebab katanya itu adalah macam penutup lagu tu lah. Kalau kau tak bagi penutup kepada lagu tu, itulah yang kau kena ganggu. But guys, so far aku bukan nak cakap besar, so far aku ada je dengar lagu tu and aku ada je kaji and nyanyi lagu tu. Alhamdulillah aku tak ada kena gangguan apa-apa dengan lagu ni. Okay, so ya, tak kisahlah ada gangguan ke tak ada gangguan ke apa ke, yang penting niat tu jangan terlalu taksub sangat dengan benda-benda yang macam ni. And jangan lupa sentiasa baca Bismillahirrahmanirrahim tu. Okay guys, So itu saja daripada Kak Nan. Kalau korang suka dengan cerita Kak Nan, korang boleh subscribe and follow Kak Nan dekat Instagram and TikTok. Thank you so much guys. Thank you juga Kak Rain. Bye bye. Khop kun ka.